Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah hari ini Jumaat Jumaat 14 Ogos bersamaan 24 Zulhijjah. Kita bertemu lagi pagi ini dalam sesi FB Live Iqra'ul Quran. InsyaAllah hari ini kita akan kembali menyambung pada pertemuan kita yang ke-95 Alhamdulillah hari ini kita bertemu pada sesi live ataupun siri FB Live Iqra'ul Quran, siri ataupun sesi yang ke-95. InsyaAllah hari ini kita akan kembali menyambung bacaan di muka surat 98 buku Iqra' kaedah mudah belajar Al-Quran okay. Buku tilawah, Iqra' pula. Iqra' buku kita yang lama buku tilawah kaedah mudah belajar Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Normah. Waalaikumsalam juga, dan selamat datang buat Puan Masyita Rosli. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat Cik Nur Najwa binti Kamal Zaman. So alhamdulillah pada pertemuan kita yang terakhir iaitu semalam kita tak jumpa. Semalam kita hari Khamis semalam 13 Ogos kita buat masa sekarang kita umumkan setiap minggu kita akan bercuti pada hari Khamis seperti mana yang saya dah maklumkan pada hari Rabu yang lepas. Hari Khamis kita akan umumkan buat masa sekarang, melainkan ada perubahan di masa yang akan datang buat masa sekarang kita umumkan hari Khamis setiap minggu merupakan hari cuti untuk sesi FB Live kita. Antara sebabnya kerana saya ada kelas sesi Talqin Musyafahah di luar, di Bandar Baru Bangi tapi di luar daripada kawasan rumah saya. Saya tak sempat untuk memulakan sesi FB Live jam 9 pagi. Okey, saya paling awal tu saya sampai rumah dalam pukul 9.30. Kemudian saya ada sesi kelas Talqin Musyafahah yang seterusnya. So hari Khamis agak suntuk, tak sempat. So kita umumkan hari Khamis tu sebagai hari cuti So kita rehatlah sekali seminggu hari-hari yang lain maknanya bermula daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis cuti, Jumaat, Sabtu, Ahad kita akan bertemu dalam sesi FB Live ataupun siri FB Live Iqra'ul Quran ini setiap pagi jam 9 insya-Allah, 9 pagi insya-Allah. Okey, so pada pertemuan kita yang terakhir hari Rabu baru-baru ni, hari Rabu lepas hari Rabu baru ni 12 Ogos, kita telah pun membincangkan tanda-tanda wakaf ataupun alamat wakaf. Alamat wakaf ataupun tanda-tanda wakaf, tanda-tanda tempat berhenti. Okey, tanda-tanda tempat berhenti. So insya-Allah pagi ni kita akan sama-sama
menyambung bacaan kita. Sudah pun membincangkan, kita dah sama-sama bincangkan apakah alamat ataupun tanda-tanda wakaf yang ada dalam Al-Quran, dan apakah maksud tanda-tanda tersebut. Ada tempat yang elok berhenti, ada tempat yang elok wasal dan sebagainya kan. So hari ini kita akan terus saja menyambung bacaan di muka surat 98 untuk topik tanda-tanda wakaf ataupun alamat wakaf, tempat-tempat ataupun tanda-tanda berhenti. Bagi tuan-tuan dan puan yang terlepas topik ini hari Rabu lepas, boleh tonton balik rakaman kita pada hari Rabu yang lepas. Boleh tonton balik rakaman kita di page Syifa Tarqimus Syafahah Al-Quran ni, boleh tonton balik lah untuk mengetahui apakah tanda-tanda ataupun alamat wakaf yang wujud yang ada dalam Al-Quran dan apakah maksud-maksud bagi setiap tanda tersebut. Okey. So sebelum kita memulakan meneruskan bacaan kita pada pagi ni, seperti mana biasalah saya pun patutnya saya tanya awal-awal lagi, saya lupa. Asyik lupa je. Faktor usia kan. Boleh saya dapatkan feedback, maklum balas daripada tuan-tuan dan puan-puan. Puan Normah, Puan Masyitah, Cik Narjoa. Oh, 3 orang je bagi ni, tak apa. Okey, tak apa. Boleh saya dapatkan maklum balas tak? Suara saya dan juga visual saya rasa tak ada masalah kot saya cuma nak dapatkan maklum balas dari segi audio. Suara, boleh dengar dengan jelas ke suara saya? Cik Najwa, Melaka, Puan Normah, Dengkil Dengkil, Sepang. Puan Masyitah saya tak pasti kat mana Okey, boleh dengar tak suara saya dengan jelas dari tempat masing-masing? Adakah boleh dengar dengan jelas suara saya daripada tempat masing-masing, daripada tempat tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Boleh saya dapatkan maklum balas? Okey, Puan Normah jelas, alhamdulillah. Okey. Okey, sebelum kita terus memulakan bacaan kita pagi ni, sedikit makluman lah. Malam tadi alhamdulillah saya telah pun ke Gombak sana. Saya dapatkan buku ni. Ni buku yang saya pernah, buku yang kita guna sekarang lah. Buku tilawah. Ni bahasa Melayu lah. Tilawah terbalik kita tukar kamera depan lah. Ni tilawah, kaedah mudah belajar Al-Quran, easy way to learn Quran, disusun oleh Ustaz Abu Mardiah. Okey. So semalam saya ke Gombak untuk dapatkan buku ni daripada Al-Fadhil Ustaz. Okey, tilawah kaedah mudah belajar Quran. So kita gunakan buku ni lah sekarang. So kita sekarang ni berada di muka surat 98 dan habis dah, ada 3 page lagi. 98, 100 page semuanya. Okay, saya ambil tak banyak lah, ada beberapa stok saja. Saya cuma ada 10 naskah buku saja dengan saya. So kalau lah ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekarang yang berminat untuk dapatkan buku ni, saya ada 10 stok dengan saya sekarang. Kalau yang ada berminat boleh WhatsApp saya lah. Cuma klik button WhatsApp dekat atas page kita tu, ada button WhatsApp, terus ke personal WhatsApp saya. Boleh ni lah. Okay, kita boleh PM tepi lah. So buku ni satu, buku yang kita gunakan sekarang. Kalau nak gunakan untuk rujukan di masa akan datang kan. Juga saya nampak buku ni buku yang, sebab buku ni diguna pakai di Masjid Negara dia tulis bawah tu. Disemak oleh panel guru-guru Al-Quran Masjid Negara dan dipakai di sana sekarang. Dan saya dimaklumkan banyak masjid-masjid negeri yang gunakan buku ni untuk kelas Al-Quran peringkat asas di masjid masing-masing. Antaranya setahu saya macam di Bangi, Masjid Hasanah, Bandar Baru Bangi gunakan buku ni juga untuk kelas asas Al-Quran. Di Masjid Shah Alam, Masjid Negeri Shah Alam pun gunakan buku ni. Tu setakat yang saya tahu lah. Juga di Singapura. Di Singapura, kelas Al-Quran asas di sana pun gunakan buku ni juga. Sebab dia ada sokongan daripada JAKIM juga. Okey. So saya nampak buku ni antara buku kaedah mudah belajar Quran yang bagi saya antara yang terkini dan yang terbaik lah. Okey. Okey. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, buku poket tajwid. Okey. Pun saya cuma mampu untuk dapatkan 20 buku ni. Saya ambil 20 naskah semalam. Dah ramai di kalangan kita yang order sebelum ni. So bagi tuan-tuan dan puan-puan mana-mana yang berminat untuk dapatkan buku ni, insya-Allah di masa akan datang, baru ni kita dah guna buku ni untuk perbincangan topik hukum bacaan raw, tafkhim dan juga raw tarqiq. Kita dah gunakan buku ni itu hari. Dan insya-Allah di masa yang akan datang saya plan sekurang-kurangnya, ni saya punya cadangan, sekurang-kurangnya seminggu sekali kita akan adakan satu slot FB Live ni untuk perbincangan tajwid menggunakan buku ini. So buku ni saya
apa nama, berminat untuk guna pakai buku ni, satunya dia ringkas dalam bentuk poin-poin yang ringkas, sesuai untuk kita orang awam biasa kan, dalam bentuk poin-poin yang ringkas, tapi dia lengkap dengan semua topik yang penting. Dia lengkap. Bahkan ada topik-topik yang tidak ada dalam buku tajwid biasa, terdapat dalam buku ni. Walaupun dia kecil, cuma bersaiz poket. Memang saiz ngam-ngam, saiz poket baju. Kalau baju Melayu orang lelaki tu, boleh masuk ke poket atas. Tapi dia padat dan lengkap dengan semua topik hukum tajwid. Bahkan ada beberapa topik tajwid, hukum tajwid yang tak ada dalam buku tajwid biasa. Contohnya Waqaf Jibril. Yang jarang kita temui topik itu dalam buku-buku tajwid yang biasa, terdapat dalam buku ni. Okay? So dia bersaiz poket lah. Sebab tu dinamakan sebagai tajwid poket. Okay? Dalam bentuk poin-poin yang ringkas, tapi dia merangkumi semua topik tajwid untuk bacaan kita orang awam. So saya akan gunakan buku ini insya-Allah. Nanti kita akan tentukan mungkin hari Sabtu ataupun hari Ahad. Saya plan untuk 1 minggu sekali kita akan ambil satu slot untuk perbincangan tajwid. Perbincangan tajwid menggunakan buku ini. Kita akan jadikan buku ini sebagai buku teks tajwid kita lah. Okey, cuma dia bersaiz yang kecil. Okey, bersaiz kecil. So, kalaulah ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang rasa kecil sangat, mungkin kan kurang nampak, kurang jelas, rasa macam tak puas tengok kecil sangat. Kalau orang muda mungkin okey kan. Sebenarnya Ustaz Abu Marjah pun ada menulis buku ni, Tajwid Asas Al-Quran tahap 1 dan tahap 2. Sebenarnya isi kandungan yang sama dengan buku poket tajwid, tapi di presentasi dalam saiz buku yang biasa lah. Saiz buku biasa. So isi kandungan yang sama. Okey, isi kandungan yang sama, cuma ada tambahan, iaitu ada latihan. Nampak ada latihan di setiap akhir topik. Di setiap topik, akhir topik tu ada latihan yang disediakan. Ada exercise lah. Berikan 10 contoh izah syafi'i, ada latihan. Yang poket tajwid itu tak ada latihan. Tapi isi kandungan adalah sama, exactly sama 100%. Cuma perbezaannya satu, dia dalam bentuk buku saiz yang besar. Buku saiz yang besar. Lepas tu berkulit keras. Kemudian dengan tulisan yang lebih besar lah. Berbanding dengan yang ni kan, kecil kan. Boleh bandingkan lah. Tulisan yang jauh lebih kecil. Kemudian ada latihan yang disediakan di setiap akhir topik. Buku ni harganya RM25. Sama juga dengan harga buku ni tilawah. Ni saiz yang sama, kulit keras yang sama. Cuma ini buku tilawah yang kita guna untuk bacaan. Yang ni untuk tajwid lah. Okey? Tajwid. So harga yang sama RM25. Sekiranya ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk dapatkan buku-buku ni, boleh WhatsApp saya lah. InsyaAllah kita akan uruskan penghantarannya insyaAllah. Untuk Puan Normah sebelum saya terlupa, Puan Normah dah pun buat tambahan. Saya baru dapat bukunya insyaAllah. Nanti saya akan WhatsApp Puan Normah dan juga Encik Roslan dari Gombak untuk penghantarannya insyaAllah. Saya cuba uruskan penghantarannya esok insyaAllah. Okey, kita terus hari ini menyambung bacaan kita di muka surat 98. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Cik Kamzal. Sorry. Saya tak perasan. Tak perasan. Okey, kita dah pun bincangkan tanda-tanda wakaf yang ada 6 tanda wakaf kesemuanya. Dan apa maksud yang dimasukkan dengan tanda-tanda bagi setiap bacaan tu, tanda-tanda wakaf. Okey, so hari ni kita terus saja menyambung bacaan kita di muka surat 98. Kita dah pun bincangkan. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang terlepas sesi rakaman kita untuk topik ini, boleh tonton balik sesi rakaman kita yang hari Rabu yang lepas untuk memahami, untuk mengetahui apakah tanda-tanda wakaf yang ada, yang wujud dalam Al-Quran, dan juga apakah maksud bagi setiap tanda-tanda tersebut. Okay, so insyaAllah kita mulakan bacaan kita pagi ini. Kita akan membaca bacaan pagi ini dan kita akan memberhentikan bacaan ataupun kita akan mewakafkan bacaan bergantung kepada tanda-tanda bacaan atau tanda-tanda wakaf yang ada pada kotak atas yang dah pun sama-sama kita bincang pada hari Rabu yang lepas. Macam mana cara nak beli? Okey, Puan Yati boleh WhatsApp saya nanti dalam page kita ni, Facebook page kita ni, Syifa Talqin Musyafahah Al-Quran. Puan Yati ke bahagian yang paling atas dalam page kita ada button WhatsApp. Puan Yati klik je button WhatsApp tu, nanti akan WhatsApp personal kepada handphone saya, personal WhatsApp saya. Nanti saya akan maklumkanlah kaedah pembayaran dan juga kaedah penghantaran insya-Allah. Saya gunakan pos laju lah. Pos laju. Okey, boleh WhatsApp saya nanti insya-Allah. Okey. Ni untuk ni kira kali yang kedua lah saya dapatkan buku ni. Apa
apa sebut istilah siapa cepat dia dapat lah. So kalau dah habis, nanti kena tunggu mungkin 2-3 minggu lagi lah kalau saya ada masa ke Gombak untuk dapatkan balik bukunya. Macam itu kan. Macam Puan Normah pun dah, saya ingat dah 2 minggu 3 minggu minta, tapi saya baru berjaya dapatkan buku tu semalam. So esok insyaAllah saya akan uruskan penghantaran bukunya untuk Puan Normah dan juga Cik Roslan daripada Gombak. So kalau ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang berminat, boleh WhatsApp saya cepat lah. Sebab saya cuma ambil dalam stok yang terhad lah kan. Buku tilawah tu saya cuma ambil 10 sebab dia mahal sikit kan. Untuk buku pokok tajwid saya ambil 20 naskah semalam. So siapa cepat dia dapat. Kalau dah habis masih boleh dapatkan, cuma nak kena tunggu sikit lah. Mungkin 2-3 minggu lagi lah. Kalau saya ada masa saya ke Gombak, baru saya boleh dapatkan buku tu. Okay, nanti Puan Yati WhatsApp saya. Okay, kita sambung bacaan kita pagi ni. Tanda untuk topik tanda ataupun alamat wakaf. Okey, so kita akan memberhentikan bacaan, kita akan mewakafkan bacaan di tempat-tempat yang wujudnya tanda-tanda bacaan, tanda-tanda wakaf. Okey, bergantung kepada perbincangan kita pada hari Rabu yang lepas. Okey, boleh Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah sama-sama kita baca pagi ni. Kita mulakan dengan ayat yang pertama. Ada tanda mim kecil So ini yang dimasukkan dengan mim kecil ni ialah mesti wakaf. Ataupun saya sebut itu dalam bahasa kita lah, bahasa mula sikit, tempat yang first grade, first class punya wakaf lah. So sebaik-baiknya, terbaiknya kita wakaf lah di sini. Okey, kita wakaf lah di sini sebab ijtihad para qura' sekalian, okey, para ulama Quran sekalian, bergantung kepada senario ataupun situasi makna ayat. Di sini tempat yang orang kata apa, sebaik-baik wakaf lah, tempat yang elok sangat wakaf. Okey, sebab tu disebut sebagai tempat yang mesti wakaf. Okey, so kita akan wakaf di sini. Sama juga dengan ayat yang kedua nanti insya-Allah. Yang ketiga pun sama. Sama. Okey. Okey, Puan Yati Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sama-sama kita mulakan dengan ayat yang pertama. Fatawalla anhum Yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Boleh Okey. Satu perkara yang kita nak perlu ambil perhatian yang pertama, apabila kita memberhentikan bacaan ataupun kita wakafkan bacaan, okey, apabila kita wakafkan bacaan, kita berhentikan bacaan, kita perlulah mengambil nafas yang baru. Okey, so itu kaedah dalam bacaan. Sebab kita dilarang sama sekali ataupun diharamkan daripada mengambil nafas ketika bacaan. Contoh, yauma yad'un da'i, haram hukumnya. Tak boleh kita mengambil nafas di tengah-tengah bacaan ataupun dipanggil, kadang disebut istilah sebagai mencuri nafas. Tengah-tengah baca tarik nafas, tak boleh. Haram hukumnya. So, masa bila kita ambil nafas kita perlu ambil ataupun kita sedut oksigen ni, ambil nafas ketika wakaf. So masa wakaf lah, barulah kita ambil nafas yang baru untuk memastikan kita boleh membacakan bacaan yang seterusnya dengan satu nafas. Bukannya mencuri-curi nafas di tengah-tengah bacaan, itu tak boleh. Haram hukumnya. Okey? So pastikan setiap kali kita wakaf ataupun memberhentikan bacaan, kita akan ambil nafas yang baru untuk kita meneruskan bacaan, untuk kita memulakan bacaan, untuk kita ibtidak bacaan dengan perkataan yang seterusnya. Okey? Okey. Fatawalla anhum Yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Okey, boleh seterusnya ayat yang kedua. So kita akan wakaf di tempat yang ada mim Fala yahzunka qawluhum Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Okey, sekali lagi gitulah. Kita akan wakaf di tempat ada mim tempat yang mesti wakaf. Okey, tempat yang kita mesti wakaf. Okey. Dia ada sebenarnya istilah dia dipanggil wajib, saya lupa, wajib sinai. Dia bukan wajib syar'i. Wajib syar'i ni maksudnya wajib berhenti, kalau tak berhenti berdosa. Dia bukan wajib syar'i. Okey. Dia bukan istilahnya wajib syar'i. Wajib maksudnya kena berhenti. Tak berhenti kalau sambung dosa. Bukan. Dia dalam istilah tajwid ni dia panggil dalam istilah dia panggil wajib sinai. Wajib sinai ataupun saya rasa lebih ini tempat yang sebaik-baik tempat berhentilah. Sebaik-baiknya berhentilah di sini. Macam tu. Okey, sebaik-baik berhentilah di sini. Kerana dia
bersesuaian dengan konteks ayat tu. Okey. Okey, sekali lagi kita ulangi bacaan. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Seterusnya. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu wa maghanima katsiratan ya'khudhuha. Oh, panjang rupanya ayat ni. Saya ingatkan satu ayat je tadi. Kita wakaf. Ni wakaf aula, wakaf tempat yang wakaf lebih baik. Wa kana Allahu azizan hakima. Boleh sekali lagi kita ulangi bacaan. Ini tempat yang mesti wakaf ataupun tempat yang paling baik-baik untuk kita berhenti. Ini wakaf lebih baik. Okey. So dulu kita akan wakaf Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu wa maghanima katsiratan ya'khudhunaha wa kana Allahu azizan hakima. Okey, boleh. Alhamdulillah. Seterusnya. Sama, wakaf aula So kita berhentilah kat sini Wakaf lebih baik. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Okey, sekali lagi. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Okey, seterusnya. Okey, ni pun sama wakaf aula. Wakaf lebih baik kita wakaf kat sini Ka'allam yaghnau fiha ala bu'dan limadyana kama ba'idat thamud. Okey, kita jumpa misai kat situ Ini pun kita pernah bincangkan dulu. Apabila kita wakaf pada bacaan yang ada misai. Yang pertama. Yang kedua, kita tengok hamzah pula terpisah dengan perkataan yang ada misai tu. Tengok hamzah duduk pada perkataan yang berikutnya. Maka ketika wakaf, huruf yang bermisai tadi, yang ada tanda panjang tu dibaca dengan kadar 2 harakat sahaja. Tidak boleh lebih daripada itu. Melainkan hamzah dengan huruf yang ada misai tadi berada dalam satu kalimah ataupun berada dalam satu perkataan yang sama, barulah kita akan wakaf ni dengan bacaan wakaf ataupun dengan bacaan wasal yang dengan kadar yang sama, iaitu 4 harakat. Okey, jelas Apabila kita wakaf ataupun kita memberhentikan bacaan pada huruf yang bermisai, pada huruf yang ada tanda bacaan panjang, kemudian kita perhatikan huruf hamzah selepasnya berada dalam perkataan yang sama ataupun perkataan yang terpisah. Okey, dalam contoh bacaan kita sekarang ni, hamzah berada pada kalimah ataupun pada perkataan ala, terpisah dengan fiha. So bila kita wakaf ataupun kita memberhentikan bacaan di sini, maka kita hanya membaca alif jauh ni dengan kadar 2 harakat sahaja, tidak boleh lebih. Kerana hamzahnya terpisah dengan perkataan fiha tadi, perkataan yang ada misai tadi. Waalaikumsalam. Selamat datang Puan Zainun. Okey. Hati-hati sini. Sebab kadang-kadang banyak berlaku kesalahan bacaan. Wakaf dibaca dengan 4. Wasal pun dibaca dengan 4. Wasal dibaca dengan 4. Ya, betul. Wakaf tak boleh dibaca dengan 4 kerana hamzahnya terpisah. Ini dinamakan mad jaiz munfasil. Okey. So mengikut kita punya bacaan Thoriq ataupun aliran Syatibi, kita akan membacanya ketika wakaf dengan kadar 2 harakat sahaja, tidak boleh lebih. Okey. Sekali lagi kita ulangi bacaan. Ka'allam yaghnau fiha. Ka'allam yaghnau fiha. Ala bu'dan limadyana kama ba'idat thamud. Okey, seterusnya Okey, ini wasal aula, wasal lebih baik. Walaupun tidak menjadi satu kesalahan untuk kita wakaf, tapi kita dalam konteks ayat ni kita sambung bacaan itu lebih baik.
lebih sesuai dengan konteks maksud ayat. So kita pilih untuk wasal lah. Okey. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Okey. Hampir-hampir nak putus nafas dah. Okey. Sekali lagi So kita memilih untuk mewasalkan bacaan di sini kerana di sini wasal lebih baik. Sambung bacaan, menyambung bacaan di sini lebih baik. Berkenaan bersesuaian dengan maksud ayatnya, konteks maksud ayatnya. So kita berpilih untuk wasal. Melainkan emergency case, nafas tak cukup, boleh saja kita memilih untuk mewakafkan bacaan di sini. Tak menjadi satu kesalahan kalau kita wakaf. Tapi sambung bacaan di sini lebih baik. Bersesuaian dengan konteks ayat tu. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّا Allah, saya terpanjang pula. Sorry. Dengung aja panjangnya. Nah, satu harakat. Sorry. Sekali lagi. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّا saya perasan. Saya tak turunkan. Allahu Akbar. Tak ada yang minta maaf ya, saya terlupalah nak turunkan tadi. Okey, tak apa, kita terus sambung bacaan فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Okey, boleh Okey, saya terlepas dah 2 ayat tadi. Saya lupa nak gerakkan skrin. Minta maaf yang banyak. Okey, kita baca sekali jalan lagi lah untuk 2 ayat yang atas ni. Okey. Sebab tadi skrinnya saya lupa untuk gerakkan ke bawah يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Okey, seterusnya. كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ. Seterusnya. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Yang terakhir insyaAllah. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Okey, sekali lagi. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Okey, wasal aula wasal lebih baik. So kita pilih untuk wasal lah kat sini. Okey, kita memilih untuk wasal. Walau bagaimanapun tidak menjadi satu kesalahan sekiranya kita wakaf di sini. Okey, itu kita kena jelas dan faham Nah, wasal lebih baik, tapi kalau nak berhenti tak jadi salah. Okey, sekali lagi kita ulang last. وَنَادَوْا يَا Okey, lin وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Alhamdulillah. Okey, so setakat itu saja untuk sesi FB Live kita pada pagi ni. Alhamdulillah kita dah habis bacaan untuk muka surat 98 insya-Allah. Esok pagi Sabtu kita akan bertemu lagi untuk bacaan di muka surat 99 insya-Allah. Ustaz, saya dah tekan tapi tak boleh WhatsApp. Saya bagi nombor Ustaz kat sini je boleh. Okey, Waalaikumsalam Puan Asnah. Tak boleh WhatsApp Puan Ataupun Puan boleh ambil nombor saya sebab saya guna phone ni susah pula saya nak type. 01
Nanti tak pun nanti live nanti cuba puan boleh cuba klik link WhatsApp tu lagi sekali. Kalau tak dapat, boleh dapatkan nombor saya ni 010 539 6009. 010 539 6009. 010 539 6009. Okey. Tak pun lepas live ni puan cuba klik button WhatsApp tu lagi sekali. Ataupun kalau tak dapat juga, boleh dapatkan nombor tadi. Yang saya sebutkan tadi 010 539 6009. Kalau masih tak dapat juga, puan boleh PM private message private message. Okey, so alhamdulillah setakat ini saja bacaan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada esok pagi Sabtu esok Sabtu pagi kita akan bertemu pada sesi FB Live kita yang ke 96 dah. Okey, sudah tak salah 96 kali dah hampir 100 kali dah kita live. InsyaAllah pagi esok kita akan sambung bacaan di muka surat 99. Kita ada 2 page lagi lah, 99 dan juga page yang terakhir dengan topik yang terakhir di muka surat 100. Itu menarik juga, sangat-sangat menarik. Bacaan gharib, bacaan-bacaan yang unik, bacaan-bacaan yang pelik dalam Quran So insyaAllah kita akan bertemu. Puan Normah, nanti saya akan WhatsApp puan Saya akan WhatsApp puan nanti untuk uruskan penghantaran buku tu, insyaAllah. Puan Normah, okey. Boleh Puan Yati terima kasih. So sebelum berpisah, seperti mana biasa, saya mohon jutaan kemaafan atas segala kekurangan, kesalahan, kesilapan saya pada pagi ini sekiranya ada. Dan seperti mana biasa juga, kalau sekiranya ada para asatizah yang bersama dengan kita dalam sesi FB Live pagi ini, sekiranya dapat mengesan, mendetek kesalahan, kesilapan, penerangan saya kalau ada, ataupun kesalahan dan juga kesilapan bacaan saya sekiranya ada, saya sangat-sangat mengalu-alukan teguran daripada para tok guru, para asatizah sekalian. Boleh PM saya, boleh klik WhatsApp saya, insyaAllah kita sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita sama-sama, insyaAllah. Okay? Dan sebelum berpisah juga, saya ucapkan jutaan terima kasih pada semua. Terima kasih banyak-banyak pada semua tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat sekalian, kerana sudi melapangkan masa bersama dengan saya pada pagi ini, insyaAllah pagi Jumaat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada esok pagi, waktu yang sama, insyaAllah jam 9, dengan topik yang sama, masih lagi topik yang sama, iaitu topik bacaan wakaf ni, tanda-tanda wakaf di muka surat 99, insyaAllah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa aral, melintang, patah, insyaAllah kita akan bertemu lagi hari Ahad dengan topik yang terakhir untuk silibus ni, di muka surat yang terakhir, di muka surat 100, insyaAllah, dengan topik bacaan gharib dalam Al-Quran, insyaAllah. So minggu depan, insyaAllah kita boleh memulakan perbincangan dan juga pengajian kita dengan surah yang pertama, Al-Quran, insyaAllah, dan berikutnya lah, insyaAllah. Okay? So sekarang itu saja. Terima kasih sekali lagi buat semua. Terima kasih Puan Asnah, terima kasih Puan Zainun, terima kasih Puan Yati, Cik Kamil Zaman, Puan Normah, dan semua yang hadir, Puan Masyita, okay? Dan semua yang hadir pada pagi ini, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kathira. Semoga Allah mengajari tuan-tuan dan puan-puan semua dengan sebaik-baik ganjaran, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.